Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini dapat kita sambung pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan jalan orang yang menuju ke jalan Allah. Perbincangan kita dalam bab yang ke-13, Kitab Adabis Safar, kitab adab-adab bermusafir. Jadi manusia hari ini hidup atas dunia dianggap sebagai pengembara, orang yang sentiasa berjalan. Dan Nabi SAW pun mengajar kepada kita supaya kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di atas dunia ni seperti gharib, orang asing, orang yang tersendiri, pedagang yang berjalan, aw 'abiru sabil, ataupun orang lalu atas jalan saja, mana tak berhenti lama di sini. Orang ni kalau dia berhenti, tak berjalan, tak lama berhenti, sekejap, dia tak banyak bawa barang. Dia bawa beg satu je, check in, check out, dua tu kan. Yang bawa barang-barang banyak ni bila kita dah ada rumah, dah ada sewa rumah, itulah banyak. Maka perbincangan kita dalam adab safar ini, Tuan Syekh kita rahimahullah telah meringkaskan kitab dia ni, panjang dalam adab safar ini, tetapi direngkaskan dalam 2 muka surat saja. Ini memberi peluang kepada kita untuk mungkin kita tambah sikit lagi dalam pengajian kita ni daripada perkara-perkara yang tidak disebut di sini, insya-Allah. Adab bermusafir. As-safaru wasilatun ilal khalasi min mahrubin anhu awil wusul ila marhubin ilaih. Ini bahasa Arab. Musafir merupakan cara melepaskan diri dari perkara yang tidak diingini. Mana kita nak lari daripada satu perkara yang kita tak suka, kita musafir, berpindah ke tempat lain. Atau menuju kepada perkara yang disukai. Sama ada kita lari ataupun kita cari. Dua saja. Maknanya lari daripada benda yang tak suka, mencari benda yang suka, tak ada tempat kita, terpaksa kena musafir, pergi ke tempat yang ada. Was-safaru safaran. Musafir itu ada 2 maksud, 2 safar, mana 2 cara. Yang pertama, musafir secara fizikal dengan meninggalkan tanah air. Maksudnya kita musafir daripada Kuala Lumpur pergi ke Madinah, pergi ke London, pergi ke mana-mana, itu musafir. Ia ni kita ingat mudah. Musafir daripada tempat senang. Ada lagi wasafarun bisairil qalbi. Yang kedua, musafir secara perjalanan hati. Yang ni tak payah beli tiket, tak payah book flight, tapi payah juga nak berjalan, iaitu meninggalkan alam yang hina menuju ke alam yang penuh ketinggian. An asfali safilin ila malakutis samawat. Allahu Akbar. Inilah jenis musafir yang sangat mulia. Asyrafus safar ini yanus safarul qalbi, hati kita meninggalkan mungkar dan maksiat dan mengembara pergi ke alam yang lebih tinggi, iaitulah alam malakut, alam yang lebih tinggi, alam yang melakukan kebaikan, pembersihan jiwa dan sebagainya. Orang yang selesa dengan keadaan kehidupan yang dilaluinya semenjak kecil dan telah sebati dengan adat dan tata cara nenek moyang, merupakan orang yang sentiasa berada dalam keadaan kekurangan dan merasa cukup pula dengan kekurangan tersebut. Orang yang dah biasa. Kenapa duduk sini walaupun sempit? Tak apa, kami dah biasa. Kebiasaan dia. Ini satu sindiran yang tajam lah.
Nasha 'alaiha aqibal wilada. Daripada saya beranak dulu pun lagu ni dah. Rumah sempit, tandas 2 bilik saja, ada rumah tandas pun 1 kan. Terpaksa kena beratur dalam rumah sendiri, apa nak buat. Orang yang telah sebati dengan adat dan tata cara nenek moyang merupakan orang yang sentiasa berada dalam keadaan kekurangan dan merasa cukup pula dengan kekurangan tersebut. Dia juga sanggup menggantikan kelapangan hidup seluas langit dan bumi ini, iaitulah kehidupan di akhirat, dengan kegelapan dan kesempitan penjara, iaitulah kehidupan dunia. Orang yang tak fikir panjang, kalau nak tengok aku nak hidup luas ke sempit, kita sekarang nak pilih yang luas ke yang sempit? Yang luas. Allah Ta'ala sudah janji dalam Al-Quran, jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang luasnya langit dengan bumi. Sudah ada janji. Kerana itulah para sahabat tengah nak berperang, pegang makan tamar di tangan, campak. Tak sempat, dia kata masa terlalu jauh jaraknya, aku nak sampai ke syurga dalam keadaan nak habiskan makanannya sedikit. Sebab mereka dengan penuh keyakinan menerima tawaran terbuka yang telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak nak berubah ini, iaitulah orang yang sudah kebiasaan macam tu. Na'udzubillah. Kata seorang penyair, walam ara uyubin nasi syai'an kanaqsil qadirin 'ala tamami. Aku melihat manusia seolah-olah tidak mempunyai sebarang kecacatan kecuali pada orang yang mampu menyempurnakan sesuatu tetapi dia tidak melakukannya. Ini cacat, celah dia panggil. Kita hari ni mampu tak mampu buat benda yang baik? Mampu. Mampu ke tidak nak berubah daripada keadaan yang sedia ada kepada yang lebih baik? Mampu. Maka itu dia panggil satu keaifan kalau kita tidak berubah. Ada satu tulisan, dia panggil bagaimana seorang itu nak berubah. Fiqhut taghyir. Orang yang tak sanggup berubah, yang tak boleh berubah, ada 2. Satu tak boleh berubah, satu lagi tak sanggup berubah. Orang yang boleh berubah, tak berubah, ini pun orang yang lemah. Dan orang yang memang tak boleh nak berubah, macam dianggap seperti orang yang mati, yang memang tak boleh nak bergerak apa-apa. Orang mati boleh bergerak tak? Tak boleh gerak dia. Dia kena gerak, dia kena orang yang mandikan dia, orang yang pakai baju dia, orang yang angkat dia, semua. Jadi orang yang mampu bergerak, mampu berubah, tak mahu dan tak boleh berubah, hanyalah dikira seperti mayat hidup saja atas dunia ini, walaupun dia pergi ke sana ke sini, tetapi dalam agamanya tidak mahu perubahan. Jadi bagaimana kita nak berubah? Maka ini yang kita nak belajar, nak tengok apakah jalan-jalan lorong yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita supaya berubah. Kata dalam kitab ini, oleh kerana orang yang menempuh jenis musafir ini sentiasa berada dalam keadaan bahaya. Musafir mana ni? Musafir nak berubah dengan hati yang boleh menyampaikan dia ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bahaya, menyebabkan hanya segelintir manusia saja yang sanggup melakukannya, sehingga laluan ini menjadi semakin terhapus. Indarasat masaliku. Mana orang tak fikir tentang ini. Kita duk fikir benda-benda yang kita nampak dengan mata kepala kita, kita tidak nampak akhirat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dari sudut muqaddimah tentang musafir, safarul qalbi, musafir dengan hati. Kita akan bincang musafir dengan hati ni panjang dalam bab-bab yang kedua nanti, bab yang seterusnya, dalam bab pembersihan jiwa yang seterusnya. Kita pindah kepada safarul badan. Tanda tajuk situ tepi tulis musafir secara fizikal. Manakala musafir secara fizikal mempunyai beberapa jenis faedah dan juga halangan. Kita nak tengok apa faedah, apa jenis dia dan apa halangan. Ia seperti perbincangan berkenaan kelebihan beruzlah. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang uzlah. Apa dia uzlah? Ingat lagi uzlah tu apa dia? Bersendiri, tak campur dengan orang, untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu uzlah. Ataupun
mukhalatah, bercampur bergaul dengan masyarakat yang kita telah rumuskan manhajnya. Mana ada orang yang uzlah lebih baik, ada orang yang bercampur lebih baik. Taib, itu kategori. Kemudian faedah yang mendorong kepada bermusafir ialah sama ada ingin melarikan diri dari sesuatu ataupun untuk mendapatkan sesuatu. Dua saja, tak lari daripada itu. Kenapa ni musafir ni? Saja nak tenang hati, maka nak lari. Kenapa bermusafir ini? Kerana nak dapat apa projek yang kita nak. Itu makna mencari. Melarikan diri di sini bawa maksud melarikan diri dari perkara buruk di dunia, seperti penyakit ta'un yang merebak dalam negeri. Walaupun isu ta'un ni, kalau kita duduk di sini, dalam negeri kita ni, Malaysia dilanda ta'un, kita di sini tidak dibenarkan lari. Kan cerita Sayyidina Umar panjang, bila dia pergi ke Syam, ta'un Amwas, Syam dilanda ta'un. Sayyidina Umar nak masuk ke tak nak masuk? Sahabat-sahabat ada yang kata, Umar kita baliklah, kita mari bukan nak cari ta'un, nak mati syahid. Jadi ada yang kedua kata, balik buat apa? Ta'un mati syahid juga. Tiba-tiba datang sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, iza kana bi ardi qaumin fala tadkhulu. Kalau ta'un dalam satu negeri jangan masuk. Tetapi kalau kamu dalam negeri itu jangan lari. Masuk jangan, itu boleh panggil cari penyakit. Duduk dalam tu nak lari pun tak payah lari. Takdir Allah Taala tak tahu, dia tentu siapa yang akan mati. Maka duduk situ. Jadi kalau semua orang lari, tak ada lah negeri tu. Kan? Itu satu. Maknanya kita tak payah masuk dalam negeri itu kalau ada ta'un. Jangan salah faham di sini. Dia kata nak lari daripada ta'un, maksudnya ta'un dalam negeri kita, itu tak payah lari. Tapi dari negeri lain, kita boleh jangan masuk. Bimbang kepada fitnah. Ini berlaku. Contoh kita duduk negeri ini, Masya Allah, Tabarakallah, dengan maksiat kemungkaran yang sangat terbuka, terdedah kepada perkara-perkara yang boleh menimbulkan masalah fitnah pada agama. Anak-anak kita nak duduk pun tak baik. Kan banyak tempat-tempat negeri hari ni, budak-budak, anak-anak nak pergi sekolah pun dalam kawalan. Lambat balik sikit, mak ayah dia dah risau, takut dicolik oleh orang, diambil, ditembak oleh orang, macam-macam penyakit. Jadi negeri ni baik kita pindah. Ataupun kita duduk negeri yang memang tak dengar azan. Allahu Akbar, tak ada orang Islam di sini. Itu pun boleh kita pindah. Menimbulkan fitnah dan permusuhan yang berlaku atau harga barang yang melambung tinggi. Timbul juga isu barang di sini pun. Contohnya kalau kita duduk di sini, barang mahal sangat, pergi cari negeri lain. Jadi betul lah teori ni, cari negeri lain ni. Teori hijrah tak? Jadi negeri ni mahal, pergi cari yang lebih murah, sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga melarikan diri dari perkara yang boleh menjejaskan agamanya, seperti jawatan, harta benda dan segala punca kelalaian dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Manakala kita duduk sini, jawatan yang akan diberi pada kita ni jawatan yang melekakan kita daripada Allah, jawatan yang menyebabkan kita jadi mungkar dan maksiat, maka kita lari, hijrah lebih baik. Justru seseorang itu sanggup menjalani kehidupan yang dagang, yang terasing, serta melarikan diri dari segala kesenangan dan pangkat. Contohnya, seorang yang disuruh membuat perkara bid'ah. Kita duduk sini, orang suruh macam-macam. Hari-hari dipaksa kita bergendang dalam masjid, contohnya. Mudahlah, nak cari payah-payah susah sangat dah. Suruh kita lompat-lompat. Dia kata, imam, awak nak jadi imam masjid saya ni, mesti kena lompat punya. Apa nak jadi? Kena pukul juga gendang. Pukul lah imam pun. Atau menguruskan satu perkara yang haram. Mana kita duduk di satu jawatan yang terlibat dengan kes-kes yang tidak halal. Riba, rasuah yang terlalu banyak. Kenapa kita nak duduk di situ? Dia dikendaki melarikan diri darinya. Berpindahlah, cari negeri-negeri lain yang lebih selamat. Alhamdulillah. Banyak lagi negeri atas dunia ni yang selamat. Yang kita tengok tidak ada riba, tidak ada rasuah. Negeri-negeri yang masih lagi selamat boleh dicari. Alhamdulillah. Baru ni anak pergi, sahabat-sahabat kita panggil ke Qatar, Dubai. Ramai jumpa orang Islam sana. Dia kata, buat apa mari sini? Dia kata, kita rasa lebih selesa di sini. Solat di masjidnya Masya Allah meriah. Tempat nak mengaji pun ada. Anak-anak pun duduk dalam keadaan yang tidak bercampur bebas. Banyak kelas-kelas. Budak sekolah pagi pergi petang boleh masuk tahfiz Quran. Biasa pengajian. Jadi tidak ada
apa ni, jenayah pun tidak banyak. Itu di antaralah tempat contoh yang boleh kita buat. Manakala maksud musafir kerana mendapatkan sesuatu, itu musafir kerana nak lari daripada fitnah. Manakala maksud musafir kerana mendapat sesuatu ialah mendapatkannya sama ada dari sudut duniawi seperti harta benda dan pangkat, atau dari sudut agama seperti ilmu, akhlak, dan ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu tidak jadi masalah. Kenapa nak pergi sana? Sini gaji murah contohnya. Kita hijrah, kita musafir, cari yang lebih baik. Boleh? Atau kenapa musafir di sini? Saja nak tengok pandangan yang cantik, nak tengok pengajaran-pengajaran daripada benda-benda yang telah lepas. Boleh kita pergi. Ataupun dapat di sana rezeki, projek-projek yang banyak, yang lebih luas. Boleh. Semenjak dari zaman sahabat radhiyallahu anhum sehingga sekarang, kebanyakan mereka yang terkenal dengan keilmuan dan penguasaan ilmu adalah dari kalangan mereka yang bermusafir atau merantau mencari ilmu. Alhamdulillah. Dulu orang terpaksa kena pergi. Dulu ana ingat ana dah cerita di sini dulu, cerita pengembaraan Jabir bin Abdullah kepada Abdullah bin Unais yang berada di Syam selama sebulan perjalanan. Untuk apa? Nak belajar satu hadis saja. Yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Manusia ini akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tidak bersunat. Jadi satu hadis saja. Jabir mengembara daripada Madinah pergi ke Syam. Kita hari ini tak sanggup dah. Allah Akbar. Jalan jam lah. Daripada rumah saya nak pergi tempat belajar tu 10 km ya. Kalau kira jarak, bukannya jauh, tapi fikir juga macam-macam nak pergi. Tapi waktu nak pergi shopping, waktu pasar malam tu tak tanya pula jam tak jam. Ini atas kita lah, penyakit kita. Jadi orang musafir agama menuntut ilmu. Penguasaan ilmu, orang-orang dulu yang hebat-hebat kebanyakannya bermusafir. Imam Asy-Syafi'i berapa kali musafir dia? Daripada Mekah pergi ke Yaman, daripada Mekah pergi ke Iraq, daripada balik semula daripada Mekah pergi ke Mesir, dan akhir kali mati di Mesir. Imam Syafi'i oleh kerana dia mengembara banyak, dia telah mengeluarkan satu syair yang masyhur, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Imam Syafi'i kata, bersafirlah, kamu akan dapat kawan-kawan yang lain yang kamu tinggal di negeri kamu. Fa inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku tengok air yang tak mengalir, dia akan merosakkan. Tapi kalau air yang mengalir, bagus saja kan. Air itu bersih, air. Kita pun sama juga, kadang-kadang tak musafir, duk mengaji dengan ustaz tu daripada pagi sampai ke malam. Kilik kita tu lebu dah kita. Oh, dia kata ini ustaz saya kata. Sebut orang lain pun tak masuk dalam kepala dia. Pasal dia duk terikat dengan satu. Itu pun satu masalah. Kita boleh pelbagaikan bacaan kita, kita boleh pelbagaikan ilmu yang kita belajar, sebab setiap orang yang ada akan ada huraian-huraian tersendiri. Walaupun satu hadis yang sama. Cuba nak tahu, tengok. Hari ini masuk dalam internet, cari syarah kepada hadis yang pertama dalam kitab, contohnya Innamal A'malu Binniyat. Ustaz ni dia syarah macam mana? Ustaz yang kedua macam mana? Yang ketiga macam mana? Mesti ada perbezaan. Ana syarah kitab yang ana susun, nama dia Keindahan Islam. Tak khatam semua lagi, tapi ada bab tertentu sudah lebih daripada 4 kali syarah. Saya tanya jururakam, kata kita nak syarah lagi ke sini, ke kita lompat je lah. Cakap yang bab ni awak ambil rakaman di sana. Kata di sahabat kita ni, syarahlah dulu kita tengok. Bila syarah balik, 3 versi berbeza. Baca matan kitab sama lah, tapi cara syarah tu lain. Sebab waktu itu isu lain. Waktu ni isu lain, waktu ni ada benda-benda yang timbul dalam masyarakat. Jadi pelbagai akan ada. Itu atas orang. Bagaimana kalau kita dengar ramai yang ada, ini memberi kepada kita, kita tak boleh wuquful ma' yufsiduhu, mana duduk atas seorang ustaz saja yang menyebabkan kita jadi sempit. Ada kalau ustaz dia berbeza. Kita nak kata ustaz ni salah, ini tak salah. Jangan cakap. Tengok dalam satu kuliah yang anda buat, tajuk dia Sejarah Perkembangan Fiqh Islam. Di antara sahabat radhiyallahu anhum, tak adalah lebih salah pada sahabat. Orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib kena menyayangi mereka, sahabat kan.
Bagaimana dengan madrasah Ibnu Mas'ud di Iraq berbeza dengan madrasah Ibnu Abbas di Hijaz? Dua-duanya sahabat, dua-duanya hebat. Ibnu Mas'ud berapa kali dibawa oleh Nabi, menemani dia pergi jumpa jin lah, macam-macam lagi pengembaraan. Tapi Ibnu Mas'ud dengan syarah dia macam ni, Ibnu Abbas dengan syarah dia berbeza. Dua-duanya salaf yang tak ada siapa boleh ingkar. Ada perbezaan. Jadi kerana itulah disebut perbezaan pandangan ini kadang-kadang memberi keluasan kepada kita. Kita tak katalah ikhtilaf ummati rahmah, itu bukan hadis, tetapi perbezaan ulama-ulama umat ini memberi rahmat, keluasan kepada itu. Masyhur daripada kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah yang zahid, yang abid, sehingga orang namakan Umar bin Abdul Aziz ini Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima selepas daripada Sayyidina Ali. Umar bin Aziz kata apa? Aku suka sangat kalau tengok satu-satu hadis, huraian hadis ini ada perbezaan di kalangan sahabat. Sebab kalau sahabat tak berbeza, ittifaq dia akan jadi sempit, satu lorong saja. Tapi kalau sahabat berbeza, ada perkembangan dan ada pilihan, dan kita boleh buat keluasan dalam huraian kepada matan yang kita belajar. Alhamdulillah, ini satu perkembangan. Jadi musafir sama ada musafir dengan tubuh kita pergi, atau bermusafir dengan yang disebut tadi, musafir mencari ilmu. Jadi kita pelbagaikan, tapi jangan betul-betul piau. Kita tahu dah ustaz ni memang kerja dia mula-mula start mengajar terus maki orang. Mula-mula start belajar, saya semalam mimpi jumpa dengan Nabi, tak tahu dia jumpa ke tak, itu tak payahlah. Ini memang merosakkan, meracuni pemikiran yang merosakkan. Kita tak nak. Yang kita nak ustaz-ustaz, para asatizah yang berpegang dengan ma qala Allah wa qala Rasul, qala Syafi'i wa qala Malik wa qala Sufyan Ats-Tsauri wa qala fulan. Itu yang kita nak cari, yang kita nak belajar. Ini musafir, ulama-ulama dulu kebanyakan mereka yang terkenal dengan keilmuan dan penguasa ilmu adalah dari kalangan mereka yang bermusafir atau merantau mencari ilmu. Nah, ini berjalan, Imam Syafi'i ini berjalan. Mempelajari ilmu untuk mengenal diri dan mendidik akhlaknya juga sangat penting. Ini kerana jalan menuju akhirat tidak mampu dilalui melainkan dengan memperelokkan akhlak dan mendidiknya. Tamat sekat tu. Kemudian tulis sini definisi musafir. Jadi definisi mari kemudian. Ta'rifus safar. Apa dia ta'rifus safar? Bermusafir itu ambil daripada perkataan as-safar. Apa makna as-safar? Wa innama sumiya as-safaru safaran li'annahu yusfiru 'anil akhlaq. Ini bahasa. Dinamakan musafir itu dengan as-safar. Apa makna safar? Mendedahkan, menyerlahkan, membuka tudung. Kerana dengan musafir, ia akan mendedahkan atau menampakkan akhlak dan tingkah lakunya yang sebenar kepada orang lain. Kita tak musafir, kita duduk dengar ya, contoh dengan orang ni hebat, tapi bila kita berjalan, Masya Allah, entah kalau bercakap agak macam wali besar kan. Tapi kalau kita tidur sekali dengan dia, Subhanallahil Azim, 4 kali kejut dah suruh bangun tahajud, tak bangun lagi. Oh, kata hebat sungguh hantar. Semalam saya jumpa kawan-kawan pelajar-pelajar universiti. Dia kata, ustaz tahu ke ada orang ni? Saya kata, mana aku tahu, kawan kau. Dia kata, dia ni kalau ceramah dalam kelas kalah penceramah. Tapi kalau kita kejut dia semaya subuh, habis nak orang panggil gajah bangun pun dia tak bangun lagi. Nak kata apa? Itu realiti yang berlaku. As-safaru yusfir. Musafir ini mendedahkan tembelan sebenar. Kita tengok orang ni baik dengan kita, baik sungguh-sungguh baik. Tapi setiap kali kita berhenti tempat makan, Masya Allah, dia dulu akan masuk, ambil meja, ambil menu siap. Ini. Sudah makan, Allah Akbar, perut tak tahan dah, keluar dulu. Siapa yang bayar? Kita yang bayar. Berhenti kali yang kedua pun kita juga bayar. Kali yang ketiga meja lain. Mana boleh tahan aku macam ni dah. Setiap kali menu dia yang angkat, saya kali bayar, kita yang bayar. Kenal lah muka ni. Kalau dia ajak kita musafir sekali, mu cari member lain lah pula, aku muah dengan mu. Apa orang macam ni? Itu safar. Safar ni makna apa? Mendedahkan, menampakkan akhlak. Jadi kalau kita nak pilih kawan, ajak musafir dulu. Tengok travel sekali. Kalau dia rajin, ini tidak setiap kali barang nak turun kapal terbang, nak ke apa tempat-tempat check-in, tengok ni beg aku. Dia tak angkat beg pun, kita yang angkat beg dia. Boleh lah tu. Itu kawan betul lah tu. Kalau nak tengok.
Pernah diceritakan, satu hari orang mari nak jadi saksi dekat Sayyidina Umar. Nak jadi saksi. Umar kata, mu kenal dia? Kenal. Safar tama'u. Pernah musafir dengan dia? Dia kata, belum lagi. Umar kata, la ta'rif. Mu tak kenal dia. Musafir ini, nama musafir itu sendiri makna pendedahan. Membuka temelang sebenar kawan kita tu. Tahu lah pengalaman-pengalaman kita. Saya kadang-kadang sedih. Orang berkawan baik di Malaysia. Pergi haji, pergi umrah, balik-balik kelahi. Banyak terjadi. Mungkin ada pengalaman sebahagian kita yang telah ditimpa penyakit berat ni. Balik kelahi, subhanallah. Kadang-kadang tak kelahi jauh pun, kelahi dekat airport Jeddah. Lepas kita boleh khusyuk menangis di Arafah sama-sama, kan? Pergi ziarah Nabi sama-sama, balik-balik dekat airport nak timbang barang, dia kata aku tak beli barang, kawan tu beli banyak. Sebab dia kena bayar barang lebih. Itu je. Allahu Akbar, RM200. Rusak perjalanan haji kita 44 hari berkawan, habis rusak. Allah Ta'ala nak dedahkan tembelang. Inilah manusia sebenar yang dalam hati dia tidak ikhlas dalam persahabatan. Kita dah belajar dulu kan, bagaimana Abdullah bin Mubarak, Ibrahim bin Adham, bila nak bersafir, dia bagi syarat. Nak bersafir dengan aku? Naam, boleh. Dengan syarat, aku khidmat pada kamu. Nak bersafir, khidmat. Dia khidmat, dia tolong bawa makanan, dia tolong ni. Kata Abdullah bin Mubarak, bila orang nak pergi haji dengan dia ambil barang duit yang di package ni, dia simpan. Simpan dalam bekas. Bila dia balik haji, sudah haji tanya, nak beli apa? Beli hadiah, ambil duit. Sampai tempat di negeri dia buka balik sonduk simpanan bank dia tu, dia kata ambil balik. Sampo-sampo kamu masing-masing ambil balik. Zaman tu lah, zaman sekarang ni, kalau package buat macam ni, tidur tak bangun lah kita kan. Baiklah. Jadi musafir ini mendedahkan seorang, tembelang sebenar seorang itu dengan kepada siapa. Kesimpulannya, jiwa yang kaku tidak akan nampak kepincangan kerana ia telah disebati dengan alam sekeliling. Jiwa yang kaku maknanya orang punya perasaan yang sudah mati. Namun apabila dia mula berjalan dan menanggung suka duka ketika musafir, serta lari dari kebiasaannya dan diuji dengan segala jenis kesengsaraan semasa perjalanan, maka terserlahlah segala kepincangan dan kekurangan. Ini kita bila kita kena uji baru kita nampak. Hari ni orang tak kena uji tak tahu mana kawan mana yang sebenar. Ketika itu dia dapat menilai kecacatan dan keaiban diri sendiri. Ini kelebihan bermusafir. Melihat tanda itu yang ketiga. Yang ketiga, wa amma ayatullah fi ardihi. Kita musafir nak tengok tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi. Melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala juga memberi faedah yang besar kepada orang yang mahu mengamatinya. Kalau setakat nak pergi ambil gambar, jumpa menara tinggi, duk posing kat situ ya. Jumpa menara tu, menara ni habis orang, habis benda dia ambil gambar belakang kan. Pergi kat London tu, pak cik pakai baju topi hitam tu, duduk pegang tombak pun ambil gambar juga, sengih kat situ, tak ada wasa-wasa dah. Apa benda orang tua tu. Jadi maknanya tidak ada matlamat perjalanan kita, pergi saja nak seronok suka-suka ya. Orang nak mengamati potongan pelbagai bentuk muka bumi yang saling berdampingan. Bukit Bukau, Gunung Ganang, Lembah Gaung, padang pasir dan lautan yang dilihat. Di samping pelbagai jenis hayawan dan tumbuh-tumbuhan, kesemuanya itu menjadi saksi dan dalil kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Baru kita tahu di Malaysia saja hayawan jenis mana. Pergi hayawan padang pasir mungkin berbeza dengan hayawan yang tumbuh yang hidup di bumi khatulistiwa. Jadi semua ni menakjubkan kita. Dan mereka bertasbih memuji kebesaran Allah dengan lidah yang lancar. Kita tengok Allah. Bila setiap kali tengok benda pelik, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah kita rasa, kita tengok benda pelik yang kita boleh berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Tidak kita ni, bila tengok pelik-pelik, apa dia buat hari ni? Bersorak. Wow. Mana tu? Budak-budak tu. Au. Tahu macam-macam lah budak-budak. Tengok dalam TV ada belakang benda tu. Jadi kita pun au juga. Lepas pada au, ambil gambar, mesti angkat tangan dua ni. Apa benda tangan dua ni? Orang syahadah satu je, dia dua. Apa benda? Sekarang ni saya jadi empat. Lagi hebat. Apa sebab dua? Enggak dia peace. Kedamaian. Siapa dia ajar dua damai? Kenapa nak kena dua? Kita angkat 5. Rukuk Islam pun 5. Patut gini yang angkat. Saya kalau budak nak ambil gambar kata jaga, tengok tangan anak dulu. Nak angkat gini tutup balik.
Dia kata anak ustaz pun angkat dua juga. Sebab apa dia? Siapa yang ajar ni dua ni? Dari mana datangnya dua? Kita duk angkat kiri, angkat tangan dua. Kalau lelaki angkat tangan dua, bisa dimarah pula. Ada tak lain macamnya dua. Jangan duk angkat dua. Satu je angkat. Ini bukan satu Malaysian. Tauhid. Kan kita bersyahadah dengan satu. Allah Ta'ala, kita diajar, dilatih 5 kali sehari. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa tak satukan? Kalau tidak pun 5. Rukun Islam 5. Tak situ. Syahadah. Itu buat cantik. Ini dia tak ada pasal-pasal main dua tu buat apalah. Banyak benda-benda yang kita tengok tidak memberi keingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila tengok benda yang pelik-pelik, yang ajaib. Tapi orang ini kalau tengok benda ajaib, dia tafsir lain pula. Allah. Nak kiamat selalu tak? Cari hadis. Ni hari hadis terbaru ni pula saya tengok. Mari mana tak tahulah. Dia kata ada air pula dah bawah makam Nabi kat bawah Madinah tu. Dah dapat dah SMS tu. Pelik. Saya dah buat keputusan baru ni, kata tak nak layan dah SMS. Letih dah kita nak cari hadis ke mana, barang tak ada. Dia kata ustaz boleh sahkan. Dia tanya soalan saya, harap ustaz sahkan dengan dalilnya. Kata aku nak cari sedaknya soalan dia. Macam kita ni soal akhbar dia yang buat dah. Ini berat. Baiklah. Tengok ni. Hanya orang yang diberikan kelebihan pendengaran dan persaksian sahaja yang dapat mendengar dan memerhati semua ini. Jadi kalau kita pergi musafir, kita kena ingat. Kan Nabi Allah Ta'ala cerca Quraisy. Sebab apa? Sebab Quraisy ini melalui dalam perniagaan pergi ke Syam, dia akan lalui negara Tabuk. Dia akan lalui Madain Saleh, tempat orang-orang yang telah mati kerana derhaka kepada Allah Ta'ala. Melalui Laut Mati, Bahrul Mayit, yang disebabkan oleh kaum Lut yang buat kerja jahat. Jadi bila mereka melalui jalan ini tidak memerhatikan kebesaran Allah Azza wa Jalla, mereka telah dicerca. Sama juga dengan kita duk tengok perhatikan makhluk Allah Ta'ala ini hebat, tapi kita tidak kaitkan dia dengan Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan tidak memberi kesan dalam jiwa kita. Afala yanzurun, dalam Quran sebut semua. Apakah kamu tak tengok? Apakah kamu tak tengok? Apakah di situ? Bukan tanya nak tahu, tanya nak suruh kita ingat. Afala yanzurun ilal kibil, apakah kamu tak tengok pada unta? Kalau nak kaji unta saja pun satu pagi hari ni kita boleh bincang bab unta. Nanti kita buat tajuk kuliah dia unta. Cukup. Tapi kena sedia nasi unta lah lepas pada tu tak? Kalau cakap cerita saja, makan tak ada, tak sudah. Saya baru pergi ke Dubai minggu lepas. Ada satu benda pelik. Apa dia? Coklat susu unta. Ramai orang minat tu. Kalau bawa balik rasa laku ni. Tapi besar ni coklat ni 30 dinar, 30 dirham. Kata mahal, mentari susu tu. Rupanya makanan sunnah ni susah. Akan jadi mahal selalu. Kalau susu kambing murah pula. Baik. Jadi hanya orang yang diberikan kelebihan pendengaran dan persaksian saja yang dapat mendengar dan memerhati semua ini. Yang dimaksudkan dengan pendengaran di sinilah pendengaran hati, batin, yang dapat mengetahui dan memahami tutur kata keadaan sekelilingnya. Jadi kita walaupun dia tak bercakap, bukit mana bercakap, tapi tengoklah kebesarannya. Setiap jenis zarah yang berada di langit atau di bumi, kesemuanya bersaksi dan menjadi bukti keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita telah sebutkan bahawa antara faedah musafir ialah melarikan diri dari beban kepimpinan, jawatan dan banyak hubungan dengan urusan dunia, sama ada yang berkait dengan manusia atau harta benda. Ini kerana agama seorang tidak akan sempurna kecuali dengan hati yang tulus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi soalnya baliknya, pokoknya duduk di mana? Duduk di soal hati. Tidak mungkin seorang itu boleh melupakan hal keduniaan ini secara total, tetapi dia boleh mengecilkan keprihatinannya kepada dunia. Kalau kata aku ni tak mahu dah dunia ni, tak mahu dah. Macam mana tak mahu dunia? Kita hidup di mana sekarang? Atas planet, atas dunia. Bila hidup atas dunia, tak boleh lari daripada yang pertama sekali takalif. Apa nak takalif? Tugas kita atas dunia. Kena ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada waktu makan kena makan, waktu pergi tandas kena tandas. Macam mana kita nak lupa dunia? Cuma disebut di sini jangan terlalu tamak kepada dunia ni. Kita boleh kecilkan ketamakan kita, keprihatinan kita kepada dunia. Orang yang mampu menghadkan keprihatinannya kepada dunia, dia adalah orang yang berjaya. Manakala orang yang menjadikan dunia ini sebagai matlamat hidup, dia akan binasa. Nas'alullah salamah. Sifat orang yang meminjamkan
meminimalkan prioriti. Keutamaan dunia ini ialah dia tidak menjadikan dunia sebagai matlamat. Kita jadi dunia ini sebagai jambatan, kan? Kalau kita tidak, tak boleh lagi pula kita. Nak duduk mana kalau tidak duduk atas dunia? Nak tunggu mati nanti dulu. Bukan kita nak mati sekarang tak. Kita nak mati waktu yang ditetapkan oleh Allah Taala untuk mati. Habis. Itu dari sudut muqaddimah kepintingan kenapa manusia bermusafir. Jawabnya dua kategori. Musafir kerana nak lari, musafir kerana mencari. Selesai kita. Kita pindah kepada fasal yang pertama, faslun fi safaril mubah, iaitulah fasal perbincangan tentang musafir yang harus. Ada musafir yang harus, ada musafir yang haram. Musafir yang haram tu jelas. Musafir kerana nak pergi berjudi, musafir kerana nak pergi buat maksiat, musafir kerana nak pergi laku jenayah, zalim pada orang, itu semua haram, jelas. Tak payah kita cakap banyak. Ada pun musafir yang harus, mubah, ialah pergi melancung dan bersiar-siar. Jadi kita pun nak pergi melancung kerana nak tengok. Islam melarang melancung tanpa arah dan tujuan tertentu yang diharuskan. Jangan duduk pergilah. Kalau pergi tempat-tempat sampai mereka nak pergi melancung, nak tutup aurat pun tak boleh, nak makan makanan yang halal pun tak boleh. Ini satu kes yang besar. Di negara-negara barat dia tahu orang Islam tak makan babi. Dia tulis makanan ini tidak ada babi. Tapi sembelih, walaupun lembu, sembelih ke tak tahu lagi. Jangan percaya sangat. Saya duduk perhati, ada beberapa negara yang memang tipu kuat. Tipu, dia kata halal. Bagi dia halal tu tak ada babi. Tak ada babi halal. Itu kepahaman kepala otak dia. Dia kata orang Islam ni tak makan babi. Kau tak boleh sebut babi sini. Orang putih panggil apa babi ni? Pok. Tak ada pok, boleh makan. Dia tak kira sembelih tak sembelih. Dia kata ini ayam ni. Ayam ni makanan orang Islam. Betul lah. Tapi ayam sembelih. Mau bagi ayam yang pukul pulah kepala, mana jadi? Kita pun, tak apa. Saya ada pergi beberapa negara yang bukan Islam. Kawan-kawan kita kata, halal sini ustaz. Kata halal kok mana? Mana ada logo halal sini? Dia tak payah logo halal. Logo halal Malaysia tu boleh beli cakap. Dia pula syarah dengan kita. Dia kata, kau makanlah. Saya tak payah, tak makan. Kawan-kawan saya orang Arab, kalau nak pergi negara-negara yang bukan Islam, dia bawa tamar dia tu memang cukup untuk seminggu, untuk berapa hari dia nak pergi. Makanan siap. Orang Islam sini pun sama juga. Bila nak pergi luar negara, dia kata saya bawa siap dah. Dengan Maggi-nya, dengan apanya, makanan-makanan dalam tin. Sebab tidak ada keyakinan, confident tidak ada. Allahu Akbar, tengok. Islam melarang melancung tanpa arah dan tujuan tertentu yang diharuskan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tawus, maksud dia apa ni? Hadis ini bunyi, la rahbaniyatun wala tabattulun wala siyahatun fil Islam. Artinya tidak ada konsep kependetaan. Pendetaan maknanya jadi rahban, macam orang-orang rahib tu yang tak kahwin, yang duduk tunggu dalam gereja, wala tabattul, dan tak mau berkahwin kerana nak ibadat. Kalau tak berkahwin, tak ada duit, itu lain cerita. Ini ada juga orang duit banyak, dia kata aku malah lah, tak nak kahwin. Tak boleh. Dan melancung tanpa tujuan dalam Islam itu dilarang. Cuma hadis ini ada perbincangan ulama, dia kata hadis mursal. Apa dia hadis mursal? Yang mana ngaji ilmu hadis ni? Apa hadis mursal? Mana hadis itu tidak bersambung. Bahwa dhaif, mana hadis ni dhaif dari sudutnya. Tapi ada dalam riwayat lain tabattul. Memang Nabi kita larang dari sudut tabattul. Yang dia naknya siyahah fil Islam. Tidak ada pengembaraan. Jadi kalau kita tengok pengembaraan di sini, penggambaraan tanpa tujuan. Kalau nak tengok musafir, memang banyak. Mana ada sahabat-sahabat yang tak bermusafir? Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri bermusafir begitu banyak, kan? Imam Ahmad rahimahullah berkata, melancung bukanlah daripada Islam sama sekali, dan ia bukan amalan para nabi atau orang saleh. Maksud dia di sini, melancung yang tidak ada faedahnya. Saja-saja je. Nak gimana? Saja melancung. Buat apa? Habiskan duit. Buat apa habiskan duit? Ramai lagi orang yang tak ada duit. Nah, kita dah habiskan duit. Fikirlah. Ada setengah orang ni pergi melancung yang tak ada faedah. Ini kerana musafir itu sendiri boleh mencelarukan hati. Duk tengok benda-benda yang pelik-pelik ni. Justru seorang itu seharusnya bermusafir apabila mempunyai tujuan yang mulia, seperti menuntut ilmu atau mengikut seorang guru untuk mencontohi kehidupannya. Kenapa nak berjalan ni? Sebab nak ikut guru dia.
Tapi jangan ta'assub dengan guru. Nak belajar dengan guru boleh, ta'assub tak boleh. Hari ni bukan setakat ta'assub lah guru. Kadang-kadang mentakdiskan guru. Mensucikan tu. Syekh ni buat apa saja pun tak apa. Walaupun semua laki-laki perempuan duk bersalah dengan dia kata tak apa tok Syekh ni. Dia tak ada masalah apa-apa dah dia tu. Tak ada masalah apa-apa. Bila tanya dia berapa orang anak, dia kata anak kecil baru je, baby umur 2 tahun. Tak ada apa-apa setara tu. Kalau tak ada apa, tak ada baby dah. Kau mana? Boleh jawab. Dia kata Syekh dia ni mana tak ada apa-apa salah orang perempuan. Jadi saya nak hujah payah orang lagu ni. Tanya dia, oh kalau Syekh ni tak ada anak mungkin. Ada. Dia pun tak sedar yang kita nak perangkap dia. Berapa umur anak? Dia kata yang baru 2 tahun anak kecil. Kata tak ada apa-apa. Kalau tidak, mana boleh beranak kalau tak ada apa-apa. Kadang-kadang hujah lagu tu cukup dah tak? Cukup dah. Terus dia cari hujah besar-besar. Bawa hadis pun tak dengar. Ada puak dia tu. Semalam saya jumpa dengan seorang ahli tarekat. Tak dengar lagi juga situ. Tarekat. Naik kapal terbang dia tunjuk. Dia kata, Ustaz saya nak duduk sebelah. Kata, sudahlah dia ni nak lawan aku dah kamu. Dengan serban dia yang tajam tu. Oh. Kita boleh kenal lah. Tengok cara dia pun kenal dah. Kata, mula-mula soalan yang pertama tanya, Ustaz ada tarekat? Kata ada. Tarekat apa? Kata tarekat Muhammadiyah. Macam mana? Kata semua hak mari daripada Nabi, yang sahih tu saya pakai belakang. Yang nama-nama ni tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Allah irham bapak saya ni kata, pengalaman dia belajar di Mekah tahun 50-an dulu, dia tanya tok-tok guru di Mekah, ada tidak ahli tarekat yang betul-betul? Syekh-syekh di Mekah kata tahun 50-an, dia kata, ya Abdul Rahman, tidak ada lagi guru mursyid yang mukhlis di zaman kita ini. Zaman dia. Ibnul Jauzi ni tahun 600 lebih ni yang menulis kitab kita ni. Dalam kitab ni dia kata apa? Ibnul Jauzi kata apa? Dia kata tidak ada lagi guru yang betul-betul zaman dia, kurun yang ke-7. Zaman kita hari ni wallahu alam. Ramai lagi lah yang mengaku. Saya, dalam dialog saja saya ringkaskan cerita. Dia kata boleh jadi tepat apa yang disebut oleh bapak ni. Sebab pengalaman dia ambil tarekat ni, saya malah nak sebut dah nama. Tarekat telah digazet oleh fatwa, memang ada sebab itu sesat. Dia kata khalifah tarekat ni sama-sama dia duduk kelahi. Masing-masing nak cari pengaruh. Dia kata patutnya lagi kuat zikir, lagi tawaduk. Ini lagi kuat zikir, lagi lawan sama sendiri. Saya kata bolehlah fikir. Lepas-lepas ni kita masuk tarekat Muhammadiyah lah pula kot. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang orang ni suka mencari suatu kebenaran. Tapi kalau orang yang dah fanatik, dah ta'asub, dah otak dia terbeku dah, apa yang dibuat oleh Tok Syekh itulah macam wahyu, itu tak usah bincang lah. Kalau kita bincang pun dia habiskan masa, baik kita duduk berzikir, uzlah lebih baik. Allahu Akbar. Tengok, bermusafir mempunyai adab-adabnya yang sedia dimaklumi kerana disebut dalam ibadat haji dan lain-lain. Jadi kita belajar kan, nak pergi haji, pengurus-pengurus haji dah syarah panjang dah ceramah kita. Antaranya ialah yang pertama, mengembalikan semua hak-hak orang yang dizalimi. Jadi kalau kita ada zalim orang, hantar balik barang tu. Ni dok tak apa, nanti aku nak pergi haji, nak aku suci gitu ya. Itu undang-undang orang putih. Orang putih ni kalau kita kena denda, kena penjara, lepas tu balik kaya raya lah kita. Islam tidak. Kalau nak taubat, hantar balik barang orang. Melangsaikan hutang piutang. Hutang-hutang yang sudah sampai masa dia, bayar. Kalau hutangnya tertangguh, macam kita beli kereta, beli rumah dengan bank sampai 5-10 tahun, itu lain. Memberi nafkah secukupnya kepada tanggungannya dan memulangkan semua barangan simpanan yang diamanahkan kepadanya. Maknanya kalau kita nak tinggal rumah kita ni 10 hari, 20 hari, 30 hari nak musafir, nak pergi haji, contohnya 40 hari, kena tinggal nafkah kepada anak. Ini ada setengah orang yang musafir, pergi jauh-jauh pula tu, pergi tidur di masjid, tapi bini terpaksa kena menoreh kita sendiri kerana nak beri makan anak-anak. Dia kata musafir untuk apa dia ni? Untuk nak lari daripada tanggungjawab? Tak, itu bukan musafir yang sebenar. Yang kedua, memilih teman musafir yang soleh. Nak berjalan ni cari orang-orang yang boleh beri peringatan kepada kita. Ni dok ni cari jaga kawan-kawan hak lara juga. Sedap. Sama-sama tak semayang, tak apa kita balik qada. Mudah dia dah. Tak apa belaka. Ya apa jadi. Makan ni halal ke haram? Tak wajib usul. Tak wajib usul apa? Dah nampak dah makanan yang sangat meragukan. Yang tak wajib usul ni, tuan-tuan, kita kena ingat. Masyhur tak masyhur kata-kata tak wajib usul ni? Masyhur. Tak wajib usul. Memang tak wajib usul kalaulah negara tu negara Islam. Dijual makanan ni oleh orang Islam. Tak payah kita tanya, ayah ni sembelih.
kena penampar ke pakcik tu lah kan. Mutazir beli balik lah sudah. Tanya apa laginya kan. Tapi negara yang memang kafir atau penjualnya diragui Islam ke kafir, kita kena tanya. Dia pandai-pandai tak wajib usul. Senang-senang. Kalau macam tu senang lah kita dah. Pakai jadi belakang. Nak tengok. Memilih orang musafir yang soleh serta mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu kepada ahli keluarga dan sahabat handai. Tinggal. Baca doa astaghfirullah allazi la tadhi'u wada'ihu. Jadi orang yang nak kena tinggal pun dia pun sambung balik dah. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Doa-doa ini memperingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bersolat istikharah sebelum musafir dan mula bertolak pada awal pagi Khamis. Ni kena beli jet sendiri lah. Kami mana ada tak waktu perjalanan pagi. Tak, boleh juga. Kalau flight kita petang ke malam ke, kita keluar pagi daripada rumah. Jadi orang dulu dia berjalan susah, berjalan tengah hari lebih baik. Jadi sekarang ni kita ikut perjalanan kapal terbang yang telah ditetapkan. Cuma istikharah tu cantik lah. Maknanya kalau istikharah ni jangan tanya. Contohnya Allahu Akbar, ya Allah aku ni baik pergi London ke Paris ke Jepun. Itu bukan istikharah lagu tu. Istikharah ni setelah kita buat keputusan. Buat keputusan, istikharah satu je. Contohnya kalau ada 3 orang mari minta, anak kita kan minta kita sendiri ke, Mamat, Dolah, apa dia orang panggil seorang lagi, apa dia sajalah, 3 orang mari. Jangan terus ambil wuduk, aku nak istikharah. Ya Allah tunjukkanlah Mamat baik ke, Dolah baik ke, apa dia baik ni, Abu ni baik. Itu bukan cara tu. Itu bukan istikharah nama dia tu. Istikharah ni bila? Setelah kita guna pendekatan manual secara baik. Mamat ni apa kelebihan dia? Satu, baik orangnya, warak orangnya, semayangnya kuat tapi miskin. Satu, tak miskin. Yang kedua pula, kaya raya tapi semayang tidak. Jadi dua. Kita boleh imbang, tengok yang terbaik, kemudian barulah kita ambil seorang yang kita pilih secara ini, barulah kita istikharah, bermakna kita tanya Tuhan yang tersembunyi di sebalik mata. Apa baik tak baik orang ni. Itu maksud istikharah. Kalau tidak memang tak nampak lah. Berapa orang tanya Ustaz, saya 10 kali istikharah Ustaz tak nampak. Nampak orang nemu istikharah 10 orang. Mana nak masuk dia punya channel. Jadi istikharah itu satu je. Kalau nak beli kereta, kita tengok Toyota, Honda, apa lagi, Mitsubishi, apa lagi kereta Mercedes. Tengok semua muasabah. Yang pertama sekali tengok harga, tengok duit kita ada banyak mana. Ni tidak ni. Duit tak banyak mana ada, tapi istikharah, ya Allah Mercedes ke Volvo. Apa benda lagu tu tak jadi. Kita tengok semua sekali yang kita dah sesuai dengan kita, yang kita mampu, yang sesuai, yang ada, barulah kita istikharah. Minta takut ada benda ni kena tipu ke macam mana. Itu baru istikharah. Pandai ada istikharah hari ni. Baru betul ni tidak ni. Lepas tu dia marah ustaz pula, ustaz 10 kali istikharah tak nampak-nampak. Bahaya. Ada setengah orang tu dia gila kepada satu orang. Bila orang nasihat tak boleh dah awak ni. Tak boleh macam mana, saya istikharah nampak dia. Dah duduk gila ke dia, nampak dia. Tak nampak orang lain. Dah. Orang halang setara mana pun nampak kawan tu. Itu pasal tu kalau nak istikharah kena pergi tengok dulu. Baru nampak. Kalau tidak tak nampak. Banyak juga ilmu istikharah ni. Dah, kita kena belajar balik. Baik. Yang keempat, tidak bermusafir berseorangan dan menjadikan kebanyakan masa perjalanan itu pada waktu malam serta tidak bermusafir berseorangan. Berhenti sekat tu dulu. Jangan berjalan seorang. Kena berjalan paling tidak pun Nabi suruh jalan 3 orang. Itu minima yang baik. Kalau 2 orang mudah lagi nak berpakat. Kita buat pergi tempat ni, tempat maksiat ni, 2 orang mudah kena kecek kata orang tak. Tapi kalau 3, tak mahu aku. Kalau kita pergi juga tu seorang tak pergi tu pecah rahsia. Jadi ada perimbangan. Sebab itulah kawan asal kita pilih yang baik. Tapi kalau kawan itu kepala dia dah 10 orang pun sama, satu mazhab, ya dia dah mazhab nak pergi disco belakang, jelaslah masalah. Dan menjadikan kebanyakan masa perjalanan itu pada waktu malam serta memperbanyakkan zikir dan doa setiap kali tiba di tempat-tempat persinggahan, mendaki bukit dan menuruni lembah. Kan bila kita naik kita takbir, bila kita duduk bawah kita tasbih. Setiap kali berhenti di tempat berhenti kita baca auzubi kalimatillahi tammat. Jadi semua bacaan-bacaan ini memperingatkan satu keselamatan, yang kedua memperingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, membawa bersama barang-barang keperluan hariannya seperti berus gigi, sikat,
cermin, celak dan seumpamanya. Jangan duduk main, pinjam bergigi awak, tak boleh lah gitu. Jangan. Kalau sekali-sekala tinggal obat gigi tak apa juga, nak malah nak beli. Itu yang pentingnya jangan banyak guna yang orang. Kalau tidak setiap kali musafir, barang dia tertinggal aja selalu dah. Habis guna orang. Ada juga perangai lagu tu. Baju dia pun kadang-kadang minta orang ya lah. Jadi itu semua ada adab. Buat persiapan baik-baik. Tamaklah kita dari sudut adabnya. Musafir yang harus jelas. Jadi musafir yang tak harus, tanda situ sangat simpel lah, mudah ya. Iaitulah setiap musafir sama ada musafir untuk melakukan benda haram, benda mungkar, benda maksiat, lari daripada tanggungjawab, itu semuanya haram, yang mudah. Bab yang terakhir dalam perbincangan ini iaitulah faslun fi ma la budda lil musafir minhu. Ini kita nak belajar sikit. Keperluan yang mesti ada pada seorang musafir. Orang nak bermusafir, dia kena ada apa? Seorang yang ingin musafir perlu menyediakan bekalan dunia dan akhirat. Kena ada bekal. Bekal dunianya apa dia? Duit, kan? Kena ada. Bekal akhiratnya apa dia? Nah, maksud bekalan dunia ialah seperti makanan, minuman dan lain-lain keperluan. Jangan sekali-kali dia berkata, aku bermusafir dengan bertawakal kepada Allah tanpa membawa bekalan. Sedap dia. Kira tawakal ya. Tuhan nak bagi makan, mesti boleh. Pada akhir hidup minta orang siang malam. Ini menunjukkan kejahilan kerana menyediakan bekalan sebenarnya tidak menjejaskan makna tawakal. Bawa bekalan itu tidak tawakal. Aqil hawa tawakal. Kan? Ikat dulu unta kamu, baru serah pada Tuhan. Sama juga kita balik rumah. Kunci kereta dulu, baru serah pada Tuhan. Ni kata apa? Dah Tuhan tulis orang curi. Tuhan tak tulis curi, tak curi. Dah ada. Itu bukan tawakal lah gitu. Sama juga nak musafir, biar ada makanan, ada bekalan. Maksud bekalan akhirat pula ialah segala ilmu yang berkait dengan kebersihan, solat, ibadat, kemudahan-kemudahan semasa musafir, seperti solat qasar, jamak. Kena belajar betul-betul ni. Saya jumpa satu kes yang baru timbul. Dia kata, ustaz, dia nak minta tolong saya nasihatkan supaya orang ni kalau jumpa dengan imam, jangan solat dengan imam. Sebab kita musafir. Saya kata tak salah. Jamak satu kes. Apa makna jamak? Kumpul yang dua waktu jadi satu waktu. Itu jamak. Qasar apa makna? Pendek yang 4 jadi 2. Yang 3 1/2. Tak ada. Tak ada pula. Ingatlah jangan. Nampak kalau 1/2 macam nak rokok sekejap bangun balik. Jadi boleh macam tu. Tak boleh. Itu kesalahan. Kita kena faham, ada waktunya kita boleh qasar, tak boleh jamak. Qasar saja, tak jamak. Ada waktu kita jamak, tapi tidak qasar. Itu semua berlaku dalam bab salatus safar. Ini kena belajar. Perlu mengetahui salat, ibadat, kemudahan-kemudahan semasa musafir, rukhsah dia panggil. Kemudahan itu rukhsah dalam safar, seperti qasar dan jamak. Jadi kita kena belajar tajuk khas lah. Salat dalam musafir. Kalau tuan-tuan tak sempat masa, tengok dalam rakaman YouTube ana bentang satu tajuk panjang di USM baru ni. Tajuk dianya salat musafir dan dalam keadaan terdesak. Maksudnya kalau kita ni atas kapal terbang, macam mana nak buat? Orang sakit di hospital, boleh ke tak boleh dia jamak salat? Ini berlaku. Doktor-doktor kadang-kadang terpaksa membuat pembedahan yang panjang. Berjam-jam dia punya buat, boleh tak boleh dia jamak. Jadi para ulama mengatakan tidak menjadi masalah kalaulah keperluan mendesak. Macam kita hari ni kalau kena jam, boleh tak boleh kita jamak qasar. Mau orang tanya, ustaz, boleh saya jamak salat? Dia tak tahu, dia tanya tu pukul 6.30 petang. Jam kuat ni. Saya kata tak boleh. Dia kata ustaz lain kata boleh, ustaz lain pun kata tak boleh. Sebab pukul 6 petang. Dia nak jamak dengan apa? Jamak dengan maghrib. Ada asal dengan maghrib jamak? Kena cerdik juga ustaz nak jawab pun. Oh ustaz, boleh. Kata boleh, tanya dulu pukul 6.30 petang. Mu nak jamak dengan apa? Ini kita kena belajar. Kadang-kadang fiqh memahami soalan tu satu fiqh juga. Seni nak jawab soalan tu satu seni juga. Bukan semua soalan tu na'am, yes belaka. Ada bendanya kita kena tengok dulu, teliti. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tanya bukan nak tanya soalan, dia nak tanya pelepasan. Pun ada juga.
Ada baru ni orang tanya, ya tu Ustaz, meeting saya panjang lah hari ni, ada harapan jamak? Saya kata dalam menu makan tu, jadual makan berapa kali? Dia kata 3 kali, pukul 10 sekali, pukul 1 sekali, pukul 4 petang sekali. Saya kata jamak semua lah, makan pukul 10 pagi lah. Oh, dia kata time waktu nak makan nak jamak semua. Waktu nak solat, nak jamak pula dah. Makan boleh berhenti, kenapa solat tak boleh berhenti? Ada waktu tertentu, kadang-kadang bukan terdesak, kita yang mendesak. Kita yang nak cari kelonggaran. Itu pun satu kes. Allah, banyak kena belajar. Tengok dalam tajuk dia, solat musafir, orang sakit dan keadaan-keadaan terdesak. Ini kita cuba panjang perbincangan. Kebenaran berbuka puasa. Nak buka puasa tu waktu mana kita boleh? Boleh tak boleh kita musafir ni berpuasa? Ataupun mesti kena buka puasa? Ini dibahas panjang. Jadi kesimpulan ulama mengatakan, bagi orang bermusafir, tengok kepada keadaan. Kalaulah masyakkah, dia letih, penat, dia buka puasa. Tapi kalau dia kata, kalau aku buka puasa ni, penat pula nak qada puasa, tak payah buka. Kan perjalanan hari ni Alhamdulillah, udah dengan kapal terbangnya, dengan kalau kereta pun sejuk, aircon, tak adalah penat sangat. Jadi habis, tak payahlah duduk menyusahkan diri nak qada pula, cari masa payah pula. Akhir kali tahun depan pun tak qada lagi. Tempoh sapuan khuf. Tengok. Berapa lama kita boleh sapu atas khuf kita, atas token kita tu? Berapa lama? Cara nak sapu atas token macam mana? Penting ni. Bagi ana di zaman moden hari ni, pakai token khuf ni sangat penting. Terutamanya kalau perjalanan kita melibatkan kapal terbang. Bila naik atas kapal terbang, musafir, ada waktu kita kena solat atas kapal terbang. Waktu yang paling banyak solat atas kapal terbang ni kalau nak balik daripada Jeddah ke sini. Tak tahu, dia memang dia akan terbang malam. Sampai di sini oleh kerana waktu tengah hari kita lari, subuh akan kena. Jadi macam mana nak buat? Nak ambil wuduk, payah. Jadi kita ambil wuduk siap-siap di bumi, di mana? Di bawah sebelum kita naik kapal terbang, ambil wuduk siap, pakai stokin tebal, sapu atas tu. Jadi waktu ambil atas kapal terbang nanti pun senang wuduk. Dengan spray itu boleh digunakan untuk keadaan tersebut. Sampai atas kaki, tak payah basuh kaki, sapu je, serak. Sapu. Boleh solat sekali je. Alhamdulillah, itu satu kelonggaran yang cukup besar. Oh, dia kata, Ustaz, kenapa tak ajar kepada kami solat hormat waktu? Saya kata, ramai dah orang ajar tu, saya tak nak ajar dah. Sebab solat hormat waktu ni banyak memberi peluang yang besar, membuka pintu kepada orang tak solat. Semua benda hormat waktu belaka. Dua atas bah kita tak nak berhenti, driver tak nak berhenti. Allah, pakai niat, Allahu Akbar, hormat waktu, semayang. Driver berapa orang nak tanya? Berapa orang driver? Seorang. Paling banyak 2 orang. Makmum atas bah berapa orang ada? Takkanlah 40 tak boleh nak jentik telinga pun berhenti driver tu. Mu tak nak berhenti? Jaga. Berhentilah dia. Apa salah? Kalau driver Arab lagi senang. Fulus. Duduk situ je dah. Dia panggil fulus saja. Silat-silat Zuhur ni berhenti, asar berhenti pula dah. Kita jamak dah. Mu tak nak solat dia tanya. Ada jemaah kita ni bagi duit dia sikit lah. Dia kata ni ada sedekah, kata sedekah lah. Sedekah nak bayar solat. Sudah solat Zuhur, jalan pula. Pukul 4 berhenti pula dia. Kata apa? Solat. Dia kata, kami jamak dah saya. Pergi je lah. Tak ada dah full sekali yang keduanya. Dia ingat boleh sekali round lagi. Tak jadi ikut dia pun. Ini. Dan tayamum. Semasa musafir, kalau tak ada air, tayamum. Serta perkara yang disunatkan kepada pejalan kaki. Semua perkara yang disebut serta syarat-syaratnya dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kalau nak belajar, kita belajar dalam kitab fiqh, dalam babus safar, dalam bab bermusafir. Nak belajar, kita buka kitab fiqh nanti. Baik, orang yang bersafir juga perlu mengetahui setiap perubahan terkini dalam perjalanan, seperti ilmu arah kiblat dan waktu solat. Kena tahu. Hari ni tak ada hujah dah para jemaah, tak ada hujah. Nak begitu siap dah, dalam telefon kita ada dah arah kiblat, kan? Ada satu program yang dipanggil kiblah, kan? Ada dah. Banyak jenis alat-alat. Jadi kita coba. Dia kata mungkin tak tepat. Itu takribi. Semua benda ni takrib saja. Kompas-kompas yang ada ni takrib. Dekat saja. Hampir kepada keyakinan yang betul 100%. Ya duk kira hari ni berapa kali dah pindah. Di airport tu 2 kali pindah dah saya. Dulu saya solat gini. Pergi sini gini pula. Tak tulis kat atas tu majlis fatwa mana pula mari baiki. Kata sama-sama semua tu takrib. Maknanya nak buat cara agakkan. Kadang-kadang budak betul lah majlis fatwa yang mari tunjuk, kan? Tapi yang angkat yang pikul budak yang ini bukan yang mufti mari pun. Pelajar pegawai-pegawai yang biasa macam kita juga. Kadang-kadang di airport mungkin kapten kapal terbang tu lebih pandai pada dia lagi. Dia sudah nak cari arah.
Ini semua belajar, kita cuba saja letak dalam telefon kita ni waktu solat, letak di arah kiblat, jadi tak ada hujah hari ni nak tak solat. Yang ada hujah tak solat satu je. Apa dia? Tak nak solat. Tu je hujah yang paling besar sekali. Oh, dia kata payah ustaz. Nak pakai pakaian pun tutup aurat siap-siap dah. Jangan pakai pakaian yang tak lulus syariah. Yang tak lulus syariah jangan pakai. Sebab dalam musafir payah. Takkan nak pakai kain telekung atau apa tu bang, bergambar pula dengan pramugari. Allahu Akbar. Saya dalam perjalanan baru ni ada satu kes. Budak-budak anak Melayu ni angkat arak atas kapal terbang. Saya pun panggil dia, pramugari. Kata, ini untuk dijual ke untuk dibagi sedekah? Dia kata MS bagi sedekah ya. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata kenapa? Mula dia panggil haji, lepas tu dia tengok kita cakap banyak, dia kata ustaz pula. Kenapa ustaz? Anak orang Islam hidang arak kepada orang bukan Islam, orang yang nak mabuk atas kapal terbang, yang kita dalam perjalanan sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kami kalau di kedai arak, kami tak masuk di atas bumi, tapi kami dipaksa duduk dalam majlis minum arak di atas kapal terbang. Lepas tu mari pokok dia 2-3 orang, dia kata ustaz tolonglah bantu kami, sampaikanlah maklumat ini. Kami seorang Islam, anak orang Islam, nak beramal, kenapa dihalang kami beramal dengan agama kami sendiri? Perlembagaan Malaysia menulis Islam agama persekutuan. Patutnya anak orang Islam diberi kebebasan, boleh tutup aurat. Penerbangan lain banyak yang beri benar tutup aurat. Saudi Airlines boleh pakai seluar yang luas, boleh tutup aurat. Yang tak nak tutup, tak sekira lah tu. Tak naik kapal terbang, betul tutup aurat dah dia. Yang nak tutup aurat. Kita tidak dibenar. Dinafikan hak wanita Islam, dinafikan dan dipaksa supaya hidang arak yang dilaknat oleh Allah. Sebab peminum arak, penghidang arak, pembuat arak semua mal'un. Jadi yang kita bimbang, kita duduk dalam majlis sekali dengan dia orang ni, kita juga dilaknat oleh Allah Ta'ala, sedang kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala di antara langit dengan bumi. Panjang saya syarah, bapak dia pun nampak sedih. Mari duduk cerita dia tu, ustaz tolong sampaikanlah. Jadi saya sampaikan kepada tuan-tuan yang ada otoriti dalam isu ni, sampaikanlah kepada kerajaan Malaysia, di bawah perlembagaan Malaysia, agama persekutuan, di manakah hak kami anak-anak orang Islam, kenapa tidak dibenarkan beramal dengan agama kita? Kita tak suruh pakai purdah pun, tutup aurat biasa macam orang lain. Jangan hidangkan arak. Dia kata orang tak naik, mana orang tak naik? Kapal terbang lain penuh orang naik. Orang naik pun nak minum arak kau nak terbang. Nak minum arak banyak lagi tempat mabuk atas dunia, atas bumi ni. Kan? Allahu Akbar, mikir dengan kepala otak macam disusah kita nak bercakap. Takut orang tak naik kapal terbang, takut rugi. Yang rugi hari ni ada arak ke tak ada arak? Tiap-tiap tahun kita tengok laporan syarikat ni rugi sebab ada arak. Cuba hentikan arak, insya-Allah Tuhan beri berkat. Benarkah anak orang Islam ni boleh tutup aurat pula? Dua tuntutan kita hari ni. Setuju tak setuju tuan-tuan? Jangan ada pula kata ni nak lawan kerajaan. Tak ada lawan-lawan, menasihat je secara senyap-senyap kat sini. Kau lawan. Baik. Jadi tengok ni, orang yang bersafir juga perlu mengetahui setiap perubahan terkini dalam perjalanannya seperti ilmu arah kiblat dan waktu salat. Perkara ini amat diperlukan semasa musafir berbanding sebaliknya. Kalau mustautin kita nampaklah kan atas bumi. Panduan arah kiblat ini boleh diperolehi melalui bintang, matahari, bulan, angin, air, bukit bukau dan juga majarah. Majarah ni kumpulan bintang, tak tahu belaka. Tambah kat bawah tu dan kompas. Satu lagi. Mana ada tahu bintang-bintang. Baru ni timbul berapa hari bulan baru ni, yang bintang duduk atas kiblat tu. Sibuk baru ni 2 minggu lepas ke bawah. Kau tak tengok buat kita ni. Weh lah. Tak cara apa dah dia. Semua orang pakai dia tengok, oh dia bintang ni 3 ni lalu kini memang kiblat kita salah. Oh berkali pula situ. Jadi macam-macam. Kadang-kadang dia tengok bintang pun tak reti juga apa dia ni. Dia tahu tarik bintang gitu je dah. Tengok ni. Panduan sebagaimana dijelaskan dalam babnya, bukit bukau diambil kira dalam menentukan kiblat kerana semuanya menghadap Baitullah atau kiblat. Bukit ni dia menghadap ke arah kiblat. Cuba bagi perhati tengok. Naik ke bukit, kita nak naik bukit, cara nak pacok dera ya satu nak. Bukan nak tengok arah kiblat. Manakala majarah pula pada permulaan malam akan memanjang terletak ke sebelah bahu kiri seorang menghadap kiblat. Kemudian hujung kepala bintang-bintang itu akan membengkok sehingga pada akhir malam dia akan berada di sebelah bahu kanannya. Majarah ini juga digelar sebagai serujus sama dan bermaksud lampu-lampu langit. Ayahlah letak orang Melayu ni.
Mana surujuh ni? Suruj. Oh, tidak surujuh. Surujus sama. Maknanya jamak daripada siraj. Siraj tu lampu, pelita. Suruj, sirajun suruj. Sin ra jim, suruj. Yang bermaksud lampu-lampu di langit. Baik. Mengetahui waktu salat pula adalah satu kemestian. Waktu salat zuhur bermula apabila matahari gelincir. Bila matahari gelincir ni? Apa maksud gelincir? Ada orang tanya dia, Ustaz, kalau matahari gelincir kiamat dah kita. Itu bukan gelincir lagi daripada landasan. Maksudnya matahari ni akan duduk di tengah-tengah langit, fi kabidis sama. Kemudian dia turun sikit ke arah barat tu. Itu dipanggil gelincir, makna turun sikit. Zawal. Condong. Kalau kata gelincir lagi daripada landasan, mati kita. Baik, itu maksud waktu zuhur. Si musafir perlu menegakkan sebatang kayu yang lurus untuk memerhatikan bayangannya. Letak. Kalau bayang tak ada, sikit je ada, zuhur. Jika dilihat bayang tersebut masih kurang, dia mengetahui bahawa waktu zuhur belum bermula. Apabila bayang melepasi kayu tersebut, ia menunjukkan matahari sudah gelincir, maka bermulalah waktu zuhur. Hari ni tak main belakang ni. Duk tengok kalender, duk tengok telefon. Tu pun tak percaya lagi tu. Percaya tak percaya kita? Tak percaya. Selagi tak dengar azan di masjid. Bulan Ramadan tengok, satu masjid tak makan. Oh, kena dengar azan dulu. Masuk waktu 2 minit dah, tak makan lagi. Dia suruh muazzin azan dulu baru dia makan. Sedangkan muazzin duduk makan rumah dia dulu baru dia mari. Nyanyi kita tunggu. Ada baru satu kes di masjid. Dia buat program sepenuh hari Ashura baru ni kau. Lama dah saya tengok. Kita makan siap dah, tengok orang lain tak makan. Tanya kenapa? Tanya muazzin tu. Aku ingat dia orang pandai belakang. Dah tengok kalender masing-masing ada ke rumah. Aku makan dulu baru mari. Jadi 5 minit lebih barulah muazzin tu bagi azan kat masjid tu. Nanya orang tua duk tunggu. Kacau juga muazzin tak. Apabila bayang melepasi kayu tersebut, ia menunjukkan matahari sudah gelincir, maka bermulalah waktu zuhur. Apabila bayang tadi menjadi sama panjang dengan kayu asalnya, ia menandakan waktu zuhur telah berakhir. Jadi kalau bayang tu sama dengan tuan dia, tamatlah waktu asar. Mudah. Hari ni tengah hari ni kita pergi pacak depan rumah. Duk tunggu situ, kata jiran tanya tunggu apa ni? Tunggu zuhur sini, kata. Belajar sekali. Dan apabila bayang tersebut menjadi 2 kali ganda dari kayu asalnya, apa jadi? Waktu asarnya telah tamat. Akhir waktu asar, tengok. Akhir waktu asar ialah apabila panjang bayang tersebut menjadi 2 kali ganda dari kayu asalnya. Imam Ahmad menyatakan bahawa akhir waktu asar ialah selagi matahari belum kekuning-kuningan. Selepas matahari mula kekuningan, berlalulah waktu ikhtiar pilihan dan masuk waktu harus masuk pula waktu harus sehingga terbenamnya matahari. Waktu-waktu lain telah termaklum. Senang tak senang ke dia? Maklum macam mana? Baiklah, saya syarah tajuk ni sikit. Cuma dia bahagian istiwa saja. Tapi kalau misalnya kata negara itu, misalnya kata negara lain, payah juga. Payah. Matahari tu tak nampak kan? Terutama musim winter. Kalau di negeri-negeri yang terlibat dengan sejuk ni, agak sukar lah. Jadi kita kena balik semula kepada ilmu arsadil falaki, ilmu falak yang menentukan tarikh-tarikh yang ada. Baik. Perbincangan kita akhir dalam tajuk ni, oleh kerana dia sentuh, saya nak sebut juga, iaitulah tentang waktu solat. Waktu solat ni ada 2 kategori. Ada waktu yang 1 waktu. Ada waktu yang 2 waktu. Contohnya waktu solat, apa dia? Subuh. Subuh ni bermula daripada terbit fajar sampai naik matahari. 1 waktu je. Waktu zuhur sama juga. Di antara terbit fajar, zawal syams, matahari condong ke barat tadi, sampai kepada bayang sekali. Habislah waktu zuhur. Waktu asar ada 2 waktu. Bermula daripada bayang sekali sehingga kepada bayang 2 kali ganda. Tamatlah waktu asar. Ikut sini. Imam Ahmad kata sehingga waktu kekuning-kuningan. Maknanya waktu dah gelap dah sikit. Bukan sampai waktu maghrib. Itu dia panggil waktu ikhtiar. Waktu pilihan yang kita boleh tangguhkan asar sampai ke situ. Yang kita salah faham di sini, waktu asar ni selagi tak maghrib, tak apa.
Itu waktu, dia panggil waktu darurah. Waktu darurah maknanya waktu untuk terdesak. Contohnya orang ni tidur. Sedar-sedar matahari dah kuning, bukan sekat kuning, tak ada cahaya dah lemah dah cahaya dia. Kalau maghrib 7.30, pukul 7 baru dia sedar. Maka dia semayang pada waktu itu, tidak qada, masih lagi tunai, tetapi itu dipanggil waktu darurat. Orang perempuan yang haid, baru suci, dia mandi, boleh solat waktu itu. Orang pengsan, sedar, boleh. Tapi orang pasar malam, tak. Tahu mana pasar malam? Dia keluar daripada pejabat, pukul 5, kan? Pukul 6, jam. 6.30, dah habis dah waktu ikhtiar. Waktu dah kuning matahari. Dia kata kita nak berhenti pasar malam lagi? Tak boleh. Sebab waktu pilihan hanya setakat matahari kekuningan atau bayang 2 kali saja. Bila lebih pada itu dikira sudah cuai dari sudut menunaikan solat pada waktu dia. Jadi kalau kesimpulan kita je, kalau nak balik asar tu takut jam, solat asar dulu di pejabat, barulah naik kereta pergi. Kalau jam juga sampai pukul 10 malam sampai rumah, mungkin di situ baru kita boleh masuk dia bawa akta darurat, di bawah jamak takhir, solat jam. Kalau tak boleh turun daripada kereta. Tapi kalau boleh berhenti dekat R&R, buang air 2 kali berhenti dah, sampai waktu solat kena jamak, mana boleh macam tu. Kita duduk atas bumi, bukan duduk atas langit, kan? Jadi kena ambil kira lah. Contohnya duduk atas flyover, nak turun tak boleh, lekat di atas tu, nak cari air pun tak ada. Pada waktu tu mungkinlah kita boleh niat jamak takhir. Itu penyelesaian sebenarnya, bukan pilihan. Kalau nak buat pilihan, tak apalah, saya jamak je lah. Jamak apa 4 kali berhenti dah. R&R semuanya ada musalla. Kalau tak ada musalla sekalipun, atas kereta kita takkan tak ada tikar sejadah. Tak ada alat-alat alas yang bersih untuk kita solat. Allahu akbar, banyaknya pilihan. Dia kata pelik ustaz. Dia kata kita solat atas, tak solat dekat surau. Itu pelik orang Melayu je. Kalau tengok Arab memang semua kereta Arab boleh katakan ada sejadah belakang atas kereta dia. Mana-mana dia berhenti, fa idza ma adraktum fasallu. Nabi sebutkan, Allah jadikan bagi aku ni bumi ni masjid dan bersih. Mana-mana kita jumpa tempat, salat je atas tanah. Apa yang susah? Yang ketiga maghrib 1 waktu je. Daripada maghrib sampai ke isyak 1 waktu, kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu pandangan Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib ini setakat 7 rakaat. 5 rakaat. 5 rakaat je salat. Apa 5 rakaat? Salat maghrib 2 rakaat, salat sunat 2, tamatlah waktu maghrib. Itu bahaya. Tapi kita tak pakai pandangan ini. Kita pergi pakai satu pandangan yang lama Syafi'i yang mengatakan maghrib itu sampai waktu isya. Mari waktu isya, dia akan berakhir setengah malam. 12. Tak kira lah setengah malam. Kena kira jam, tak boleh kira pukul 12. Itu waktu lagu negaraku. Kan negaraku lagu tetap. Jadi kita tak boleh kira. Ada waktu maghrib pukul 7. Ada waktu maghrib 7.30. Itu tengok panjang pendek waktu. Jadi kita bagi 2 sampai setengah malam, itu waktu ikhtiar, waktu pilihan. Sampai pukul 2, 3 pagi salat isya, itu di luar waktu pilihan. Jadi kena ingat. Jangan pula kalau nak pergi tak apa, isya lambat, kita pergi dulu lah. Kalau dah azan solat, lepas tu bagilah majlis makan-makan ke, majlis apa dia ke, majlis yang nak dengar ceramah, dengar kuliah pun, jangan sampai balik lebih daripada setengah malam. Ada setengah riwayat ada 1/3 malam. Jadi yang setengah tu lebih ramai. Jadi kita letak isya ada 2 waktu, subuh ada 2 waktu. Tamatlah kita bermusafir. Ada solat musafir ini, saya ingat nak syarah tadi, tapi masa kita sudah terhad. Dan tuan-tuan boleh balik tengok kepada rakaman yang kita, ataupun siapa-siapa saja ustaz-ustaz kita yang mengajar tentang bab salatus safar. InsyaAllah dalam bab yang depan ni kita akan masuk bab yang ke-14, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam perbincangan kita yang akan datang, wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil